warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu ini. Okey, so kalau minggu lepas kita bincang pasal kegembiraan, apa itu kegembiraan, boleh ke kita gembira? Minggu ni saya nak share satu yang saya ambil kongsi sebenarnya daripada seorang penulis ni, nama dia Luminita Saviuk, dan saya rasa saya harus kongsikan bersama semua, iaitu 15 perkara yang kita harus give up ataupun bebaskan untuk menjadi orang yang bahagia. Tapi saya hanya akan kongsikan 5 saja pada minggu ni dan akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. So, apakah itu perkara yang kita perlu give up ataupun bebaskan untuk menjadi orang yang happy? Bukankah kalau happy ni sesuatu yang positif dan baik, kenapa kita kena give up something pula? Okey, dengar baik-baik. Nombor 1, give up ataupun bebaskan diri daripada perlu sentiasa betul. Pernah tak anda ada dalam situasi kita dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke? Hai, kalau dia ni bercakap, dia je lah yang betul. Sampai benda yang dah tak logik pun dia nak keluarkan sebab dia nak betul. Mungkin juga orang tu adalah diri kita. Ambil je lah contoh simple, mungkin kita dengan kakak kita ke, abang kita ke, bincang sikit satu topik, kita je lah yang nak betul. Akhirnya apa yang akan jadi? Orang tu tak happy, kita pun sebenarnya tak happy sebab kita duduk sibuk lah bergaduh, nak juga sampaikan point kita. So, ingat this quote. Wayne Dyer mengatakan, would you rather be right or would you rather be kind? Adakah anda ingin menjadi orang yang betul ataupun lebih elok untuk menjadi orang yang baik? Dan sudah tentu saya rasa yang lebih sunnahnya adalah untuk menjadi orang yang baik, sebab kita mementingkan hubungan sesama lain. So kalau kita buat orang lain rasa gembira dan tenang dengan keadaan kita, insya-Allah kebahagiaan itu akan datang balik kepada kita. Okay, so number 2, apa yang kita perlu bebaskan ataupun give up in our life? Iaitu bebaskan diri daripada perlu mengawal. Give up the need to be in control. So, apa yang masalahnya dengan ingin mengawal? Biasalah tu, I tak tahan tengok semua orang ni lambat sangat, so I have to be in control. Okey, tak apa, boleh kalau kita jadi orang in control, kalau kita nak mengawal situasi, kita mungkin bos dan sebagainya. Tapi secara amnya dalam hidup kita, kalau kita ingin sentiasa control everything, sampai ke weather pun kita rasa nak control, sebab everything has to be perfect. Semua benda kena perfect macam mana I nak perfect. Dan yakinlah benda ni sebenarnya memenatkan. So contohnya macam kita ada nak pergi, let's say holiday ataupun trip dengan kawan-kawan, kita nak control from A to Z. Dan apabila benda tak jadi seperti mana kita nak, siapa yang stres? Kita juga. So cuba kita belajar menjadi orang yang relax, let people and everything be themselves. Cuba kita belajar, biarlah orang nak jadi seperti mana diri mereka. InsyaAllah kita akan rasa tenang dan belajar menerima orang lain. Okay? So jangan nak sibuk-sibuk sangatlah nak control everything, nak everything to be perfect. Just yakinlah Allah punya aturan itu lebih baik untuk kita, insyaAllah. Okay, so number 3, apa lagi yang kita perlu give up? Give up the need to blame. Bebaskan diri daripada perlu menyalahkan. Sikit-sikit nak salahkan orang, sikit-sikit nak salahkan jam, sikit-sikit nak salahkan itu, semua benda lah salah dia je lah yang perfect. Benda macam ni kalau kita duk buat memang penat. Sebab contohnya, aku fail exam ni sebab cikgu matematik tu kalau bercakap, dia cakap dengan papa hitam, bukan bercakap dengan kita orang. So aku fail ni sebab dia. Ataupun kenapa I ni tak ada kerja sebab company tu bila I pergi interview dia macam ni lah, company ni. Hello, you tak check diri you ke? Why don't kita menjadi orang yang ambil tanggungjawab atas diri sendiri? So instead of blaming everything else, marah semua benda dan menyalahkan semua benda di sekeliling kita, ambil tanggungjawab atas diri sendiri. So, latih diri untuk sentiasa bukan salahkan diri sendiri, tetapi mengambil tanggungjawab. Sebab bila kita mengambil tanggungjawab, everything is kita boleh tentukan. So, kebahagiaan, kegembiraan sebenarnya datang daripada diri kita sendiri. Alright, so number 4, bebaskan bahasa dan percakapan yang memusnahkan diri sendiri. Jangan nak fikirlah orang yang boleh musnahkan diri sendiri, sedangkan lidah dan fikiran kita ni yang boleh memusnahkan diri sendiri. Contohnya, aku tak pandai lah, aku ni jenis yang memang lembab lah. Perkataan macam ni akan membuatkan diri kita percaya, oh aku memang jenis yang lembab, tak pandai.
Berapa tahun dah kita bercakap macam tu dengan diri kita sendiri? Adakah dia membuatkan kita lebih berjaya, lebih gembira? Jika tak, then stop it. Stop it. Just hentikan. InsyaAllah, kalau kita dah ubah cara kita bercakap, cakap benda-benda yang baik, InsyaAllah, kita akan rasa lebih happy, kita akan rasa lebih gembira dan insyaAllah lagi mudah untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat. And number 5, the last one yang saya nak share for this week adalah bebaskan kepercayaan yang membantutkan diri sendiri, ataupun dalam bahasa Englishnya, give up your limiting beliefs. So, kepercayaan-kepercayaan macam ni adalah contohnya yang dibentuk mungkin daripada kita kecil. Contoh macam ada minggu lepas saya ada mention pasal dalam video minggu lepas, mungkin daripada kecil orang katakan kita something dan kita percaya sampai dia menjadi satu kepercayaan yang kuat pasal diri kita sendiri. Kalau kita tahu memang ada limiting belief, contohnya kita nak buat bisnes tapi susah lah nak dapat duit, ekonomi tengah down lah, aku ni jenis tak pandai bisnes. Stop believing that. Just do it. Okay, kita buang kepercayaan yang negatif ni dan tanamkan ataupun ganti dengan kepercayaan yang baru. Okay, senang kata macam ni lah. Saya cabar anda dan diri saya untuk minggu ni, jom kita pilih satu benda yang kita percaya buruk pasal diri kita. Just try untuk percaya yang sebaliknya. Rasakan dalam seminggu je apa kesan yang dia ada dalam diri kita. InsyaAllah saya yakin kegembiraan, ketenangan itu akan datang sebab ia adalah anugerah daripada Allah. Okay? So, before you nak ubah diri you sendiri, or nak suruh orang ubah diri you, Allah hanya akan ubah kalau you sendiri yang ubah nasib diri you. So, sama-sama kita melakukan perubahan ke arah kemajuan diri sendiri dan kebahagiaan insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.